Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan mengenai tajuk isu-isu semasa yang mencabar perkara berkenaan Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada beberapa 4 orang, iaitu Muhammad Hafizul, Akif, saya sendiri Muhammad Afiq dan Saiful. Seterusnya Hafizul akan menerangkan mengenai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri. Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Perseroja Tinggi British. Konsep raja berperlembagaan diwujudkan. Senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk. Perserujaya Tinggi menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Next. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Poin yang ke-6, syarat kerakyatan diperketat, iaitu prinsip jus soli untuk rakyat Raja Melayu, dan rakyat British. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Institusi Raja Melayu dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya jelas dalam pentadbiran. Setiap negeri Melayu mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri. Objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk mencari data maklumat kajian yang terdahulu tentang isu-isu semasa dan telah mencabar perkara berkenaan Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Kedua, menganalisa data kajian terdahulu tentang isu-isu semasa yang telah mencabar perkara berkenaan Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Kajian literatur. Persepsi terhadap penurunan had umur pengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Kajian kes di Dewan Undangan Negeri Dun Dengkil. Nama penulis, Khairunnisa Muhammad Nur dan Junaidi Awamsa pada tahun 2020, dan tempat kajian di Dun Dengkil, Selangor. Bentuk kajian temu bual. Sampel kajian adalah temu bual bersama orang yang terdiri daripada ahli politik, pemimpin setempat, aktivis sosial dan orang awam. Alat kajian adalah menggunakan temu bual dengan kaedah analisis SPSS, dan temu bual melibatkan 10 orang untuk mengkaji politik dalam kalangan golongan muda. Untuk Parti Islam Semalaya PAS dalam kerjasama politik di Malaysia tahun 1999 hingga 2015. Nama penulis Muhammad Izani bin Muhammad Zain. Tahun dituliskan adalah tahun 2017. Tempat kejadian pejabat PAS Pusat, pejabat Lajnah Antarabangsa, pejabat Agung PAS Pusat. Bentuk kajian adalah kajian kuantiti. Sampel kajian temu bual bersama pemimpin PAS, alat kajian, dokumen dan minit mesyuarat. Kaedah analisis temu bual bersama ahli PAS. Dapatan kajian temu bual dalam kalangan pemimpin utama PAS, dan objektif kajian adalah mengenal pasti pengolekan dan kemelut yang dihadapi oleh PAS. Next ada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam talian bagi kursus penghayatan etika dan peradaban. Nama penulis terdapat beberapa, Muhammad Suhaimi Isa, Abang Muhammad Razif dan serta beberapa penulis lagi. Tahun diterbitkan tahun 2021. Tempat kajian adalah Universiti Malaysia Sabah, UMS. Bentuk kajian, kaedah kuantiti. Sampel kajian, pelajar aliran sastera. Alat kajian adalah borang soal selidik, kaedah analisis borang selidik dan sebagai alat pengumpul data. Dapatan kajian adalah matlamat asas dan objektif kursus ini tercapai. Objektif kajian adalah memastikan pelajar agar dapat menghayati etika dan peradaban. So next adalah
penglibatan wanita Melayu dalam pilihan raya Malaysia pada tahun 1999 hingga tahun 2008. Nama penulis adalah Fatimi bin Hanafi. Tahun penulis adalah tahun 2017. Tempat kajian dilakukan di Universiti Malaya. Bentuk kajian adalah kaedah kuantitatif. Sampel kajian temu bual bersama orang politik. Alat kajian adalah kaedah perpustakaan dan temu bual, kaedah analisis, kaedah perpustakaan. Dapatan kajian amalan demokrasi di Malaysia, hak asasi manusia, dasar-dasar agama Islam yang membenarkan penglibatan wanita dalam pilihan raya dan pendidikan, dan objektif kajian adalah mengkaji perkembangan penglibatan wanita Melayu dalam pilihan raya Malaysia. So for next adalah kepimpinan Islam Tun Dr. Mahathir pada tahun 1981 hingga 2003. Nama penulis adalah Munirah binti Abdul Rahman. Tahun terbitan adalah tahun 2018. Tempat kajian adalah Universiti Utara Malaysia UUM. Bentuk kajian kaedah kuantitatif. Sampel kajian temu bual bersama orang awam. Alat kajian adalah kaedah dokumentasi, pemerhatian dan temu bual. Pada kaedah analisis in vivo. Dapatan kajian adalah panduan kepada pemimpin yang akan datang. Objektif kajian adalah mengkaji kepimpinan Islam Tun Dr. Mahathir sepanjang kepimpinan beliau. Next adalah persaingan politik Melayu di Semenanjung Malaysia pada tahun 1978 hingga 2013. Nama penulis adalah Muhammad Sabri bin Muhammad Noor. Tahun terbit adalah tahun 2016. Tempat kajian dibuat di Universiti Malaya UM. Bentuk kajian adalah kaedah kuantitatif dan sampel kajian adalah temu bual bersama tokoh politik. Alat kajian adalah kaedah komunikasi, pemerhatian dan temu bual. Kaedah analisis temu bual bersama orang politik. Dapatan kajian adalah temu bual untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan persaingan politik Melayu, dan objektif kajian adalah menerusi latar belakang penubuhan dan perkembangan. Next adalah analisis peruntukan orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam konteks hubungan etnik. Nama penulis adalah Nazri Muslim Jamsari alias Wan Zulkifli Wan Hassan dan Azizi Umar dan Nasruddin Yunus. Tahun terbitan adalah tahun 2013 dan tempat kajian adalah dibuat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Bentuk kajian adalah kaedah kuantitatif. Sampel kajian dokumen analisis. Alat kajian digunakan adalah dokumen, kaedah analisis kandungan dan melihat dokumen yang berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan. Dapatan kajian dan kaedah dokumen. Objektif kajian adalah mengkaji implikasi peruntukan orang Melayu. Itu saja. Baiklah, mari kita terus dengan seterusnya. Pendapat umum mengenai hak transgender di Malaysia. Penulis ialah Winston Nuh, Taylor N.T. dan Brown Joseph and Goh. Artikel ini ditulis pada tahun 2020 dan bertempat di The Global Attitude Towards Transgender People. Bentuk kajian melalui kaedah kuantitatif. Sampel kajian adalah ahli panel yang berusia 16 tahun sehingga 64 tahun. Alat kajian borang soal selidik serta kaedah analisis adalah melalui borang selidik sebagai alat untuk mengumpul data dan dijawab. Dapatan kajian daripada artikel ini, mereka mengemukakan maklumat tentang pendapat umum mengenai golongan transgender dan hak mereka. Objektif kajian ia adalah pendapat umum mengenai golongan transgender dan hak mereka di Malaysia. Seterusnya, tahap penerimaan pelajar terhadap penuntukan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Artikel ini ditulis oleh Nazri Muslim dan Muhammad Latif Seniman, iaitu pada tahun 2012. Tempat kajian ialah di Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Kajian ini berbentuk kaedah deskriptif dan mengumpul sampel daripada 800 responden yang dipilih.
Alat kajian adalah melalui bualan soal sididik dan kaedah analisis ialah SPSS. Dapatan kajian ialah memberi beberapa cadangan bagi menangani isu berkaitan dengan peruntukan bahasa Melayu, dan objektifnya ialah bagi mengenai tahap pengetahuan, pemahaman dan penerimaan peruntukan bahasa Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Seterusnya adalah isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia pasca pilihan raya umum. Aplikasi pendekatan kesederhanaan. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Anwar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkifli, Rahimi Afendi Abdul Rahim, Muhammad Imran Abdul Razak, Muhammad Nakib Hamdan dan Syamsul Azizul Marisah. Ia ditulis pada tahun 2018 dan bertempat di Universiti Malaya. Kajian ini berbentuk kaedah kuantitatif menggunakan sampel kajian para pensyarah serta alat kajian adalah dokumen. Kaedah analisis menggunakan dokumen sebagai alat pengumpul data, dan dapatan kajiannya adalah kaedah dokumentasi berkenaan persaingan politik Melayu yang dilihat dinamik serta mencabar. Objektif kajian ialah memberi pendekatan terhadap kesederhanaan. Seterusnya kita akan melihat dapatan kajian yang kami dapat daripada kajian ini. Pertama, isu yang berkaitan mengenai hak sama rata. Slogan Malaysia yang telah dilaungkan, ia diperhangatkan pada pilihan raya tahun 1969. Ia juga telah mencabar kedaulatan Raja Melayu, agama Islam, bahasa Melayu serta hak istimewa orang Melayu. Hal ini telah mencetuskan kemarahan orang Melayu sehingga membawa kepada pergaduhan kaum. Ia juga dicetuskan kembali oleh Timbalan Pengerusi Majlis Perundingan Ekonomi Negara Kedua, MAPEN, dan Pertubuhan Melayu telah menegaskan bahawa hak orang Melayu telah terjamin oleh perlembagaan. Seterusnya, isu mengenai pindaan terhadap perlembagaan. Untuk meminda perlembagaan, ahli politik memerlukan ataupun mendapat 2/3 undi ahli dewan, juga memerlukan perkenan daripada Majlis Diraja. Untuk meminda ia tidaklah mudah untuk meminda perlembagaan. Pada zaman dahulu, kontrak sosial telah terhasil daripada pendapat serta penerimaan yang telah disepakati. Orang Melayu telah memberi kelonggaran kepada orang bukan Melayu, dan prinsip just solely telah dipersetujui ketika perundangan ini telah terhasil. Hasil daripada perundangan dan perlembagaan ini, orang bukan Melayu telah terjamin haknya di Malaysia. Mereka tidak memerlukan permit kerja, mendapat kemudahan tanah serta bantuan serta beasiswa dalam pendidikan. Mereka juga mendapat hak dalam mengundi. Dengan hasilnya, Melayu akan mendapat hak istimewa yang lain daripada bangsa yang bukan Melayu. Dapatan kajian perkhidmatan awam dan ekonomi yang di-Pertuan Agong merupakan nizam Melayu dalam perkhidmatan awam. Majoriti bukan Melayu memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Kesan daripada penjajahan, orang Melayu terdahulu bekerja sebagai pesawah, penoreh dan nelayan. Perkara 153 digunakan untuk merangsang ekonomi orang Melayu serta bagi mendapatkan jurang ekonomi. Next. Dapatan kajian hak istimewa orang Melayu dalam pendidikan pula, Melayu tertinggal ketika zaman penjajah. Kekurangan peralatan di sekolah Melayu tahun 70-an, kurang orang Melayu memasuki ke universiti. Perbezaan dalam golongan profesional dan sains, dan perkara 153 memberi keistimewaan kepada orang Melayu dan peluang kepada orang Melayu. Dapatan kajian perpaduan kaum. Keseimbangan antara kedudukan unik orang Melayu dan kepentingan undang-undang kepentingan etnik lain adalah penting untuk mengekalkan kestabilan politik Malaysia.
bagi meningkatkan keseimbangan dan memberi kelebihan kepada orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan, ekonomi dan pendidikan. Perkara 153 telah diterima pakai pada tahun 1970 dengan menggunakan perangkaan perkara 153 untuk memperluaskan bilangan orang Melayu dalam pendidikan tinggi negara, seterusnya meningkatkan grade pendidikan dan proporsional antara etnik. Dapatan kajian isu hak pemilikan tanah. Hak pemilik tanah bermaksud tanah ada dua maksud, dan hak milik kekal dan hak milik sementara. Hak milik kekal, tanah itu kepunyaan pemilik hak tanah kekal tanpa ada kekangan sebarang tempoh tertentu, dan tidak ada pihak yang boleh menuntut ke atas tanah tersebut mahupun kerajaan. Hak milik sementara pula bermaksud hak tanah tersebut akan kembali menjadi hak milik kerajaan negeri selepas tamat tempoh pajakan 99 tahun walaupun sudah mempunyai struktur bangunan di atas tanah tersebut. Pendapatan kaum Cina di Perak pula adalah bagi tujuan strategi ketenteraan di dalam rancangan BRICS pada tahun 1948 hingga 1960. Maka dengan itu, kita tidak boleh menyamakan isu ini dengan menuntut hak milik kekal kepada sebilangan penduduk bangsa Cina dengan alasan mereka telah lama mendiami kawasan tersebut. Dapatan kajian isu landscape hubungan sosial pasca PRU 14. Majoriti penduduk Malaysia masih mengekalkan visi berpecah belah berdasarkan konflik kaum dan etnik tertentu yang boleh membahayakan perpaduan negara dan keharmonian interaksi antara kaum. Pilihan Raya Umum ke-14 telah mencipta lembaran baru dalam sejarah kerana pentadbiran terdahulu Kerajaan Barisan Nasional tidak mampu untuk terus memegang tampuk pemerintahan Malaysia yang telah dilakukan selama lebih kurang 60 tahun. Setiap kaum telah membentuk satu blok untuk menyatakan sokongan dan penentangan kepada parti yang satu lagi, apabila dahulu setiap kaum mempertahankan bangsa dan agama. Okey, kesimpulan daripada yang kita boleh dapati daripada kajian ini, daripada isu-isu semasa kebelakangan ini, kita dapat mendapati beberapa pihak yang mencabar keistimewaan orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan kita sering lihat banyak perkara-perkara berkenaan orang Melayu seolah-olah sengaja dicabar dan tanpa mereka memahami asas yang ada dalam Perlembagaan Malaysia. Orang Melayu juga telah bertolak ansur dan telah lama bertolak ansur dalam pelbagai juga perkara dengan kaum bukan bumi putera. Dasar pendidikan juga hendaklah diubah supaya tiada lagi sekolah vernakular dan menyatukan semua bangsa dalam satu sekolah demi memupuk semangat kecintaan kenegaraan. Cukuplah kita memberi peluang kepada mereka yang mewujudkan sekolah berlainan aliran, tetapi banyak mendatangkan masalah di mana tiada semangat patriotik di kalangan mereka. Itu saja daripada presentation daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.